Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini dapat kita berkumpul di alam maya ini untuk kita bersama-sama mendengarkan beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi tajuk kita pada kali ini dan juga sesi yang akan datang iaitu 40 hadis sahih di bulan Ramadan. Semua sudah maklum bahawa antara tanda kecintaan kita kepada seseorang adalah dengan kita banyak menyebut tentangnya, memperingati peristiwa-peristiwa yang kita bersama dengannya, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya, serta kita mengkhabarkan kepada orang lain tentang jasa baik orang yang kita kasihi tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin. Apabila beliau menyebut 21 alamat seseorang itu mencintai seseorang, antaranya adalah selalu menyebut kebaikannya, menyebut sifatnya, bersemangat untuk menyebut tentang kekasihnya, tidak bosan menyebut-nyebut tentang kekasihnya. Oleh itu, sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW, kekasih kita, pemberi hidayah kepada kita, hidayatul irsyad, pembimbing kita, maka sepatutnya kita sentiasa memperingati dan memperingatkan orang lain tentang Nabi Muhammad SAW, kekasih kita ini. Sebab itu kalau kita baca hadis Nabi SAW, banyak sahabat meriwayatkan Ausani khalili, kekasihku telah menasihati aku, telah mewasiat kepadaku. Qala sadiqul masduq, berkata as-sadiq, yang benar yang membenarkan. Itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tanda kecintaan mereka ceritakan tentang hadis Nabi SAW. Fabihudahu muqtadih, dan dengan petunjuk mereka itulah kita ambil pengajaran dan kita mengikuti jejak langkah mereka, iaitu kita dengan membacakan hadis-hadis Nabi SAW. Mungkin ada hadis yang kita baca ni kita telah mendengarnya sebelum ini, maka itu adalah satu bentuk ulang kaji. Dan mungkin juga hadis yang kita baca ini adalah hadis yang pertama kali kita dengar dan kita ambil pelajaran daripadanya. Yang dimaksudkan dengan hadis sahih di dalam tajuk ini adalah sama ada di dalam Sahih Bukhari atau Muslim ataupun disahihkan oleh para a'immah kita, terutama sekali Imamul Muhaddithin pada zaman ini, iaitu Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan untuk pengajian kita ini, kerana kita bersifat untuk orang awam, maka kita takkan huraikan secara mendalam tentang sanadnya, sebab semuanya telah disahihkan. Kita hanya ambil faedah-faedah ringkas daripada hadis tersebut. Kita lalu hadis tersebut dan kita ambil faedah ringkas daripada hadis tersebut.
insya-Allah. Mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Sebahagian ulama dia merajihkan pendapat namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ulama khilaf tentang namanya, lebih pada 30 pendapat. Sebahagiannya merajihkan namanya Abdurrahman bin Sakhar, sebahagian dia kata Abdullah, dan pelbagai nama yang lain. Al-Imam Ibn Hajar dia rajihkan Abdurrahman bin Sakhar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, salah hija anin Nabi bukan anni, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata man shama, barang siapa yang berpuasa Ramadan, bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan kerana iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menceritakan kelebihan puasa pada bulan Ramadan. Man shama, barang siapa yang berpuasa. Dan berpuasa di sini ialah berpuasa dengan maknanya yang syar'i. Berpuasa kat sini dengan maknanya yang syar'i, bukan maknanya yang lughawi. Maksud makna dari segi bahasa syarak, bukan makna dari segi bahasa. Nah, ini kaedah dalam kita baca hadis-hadis Nabi, iaitu bila kita baca ayat Quran dan baca hadis Nabi SAW, bila ada satu terma, satu term, satu perkataan yang dia ada makna syar'i dan ada makna lughawi, ada makna secara syarak dan juga ada makna dari segi bahasa, maka kita kedepankan makna dari segi syarak dahulu, selagi tak ada ciri-ciri yang lain yang menunjukkan bahawa ia adalah makna dari segi bahasa. Jadi kat sini man shama, sebab sham puasa, kalau dari segi bahasa maksudnya menahan diri kan, maksudnya menahan diri. Puasa maksudnya menahan diri daripada makan, minum dan lain-lain. Bukan hanya makan, tak bercakap pun namanya puasa juga kan. Berpuasa daripada bercakap, macam kisah Maryam, iaitu inni nadartu lirrahmani sauma, aku telah bernazar kepada Tuhanku agar aku berpuasa. Tapi rupanya puasa apa Maryam? Iaitu berpuasa tidak bercakap. Iaitu ketika dia mengandungkan hamil dengan Isa, maka dia tak bercakap. Kemudian Isa pun lahir, Allah Ta'ala perintahkan jangan bercakap. Suruh saja Isa cakap kalau orang tanya berkenaan dengan bayi ini. Ila akhir kisah. Jadi itu dari segi bahasa. Adapun dari segi syarak, puasa ni maksudnya ialah menahan diri daripada makan dan minum dan juga perkara yang membatalkan puasa daripada daripada terbit fajar sampailah tenggelam matahari. Dan kita menjaga diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata kita juga menjaga diri kita daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi kita bukan sekadar menjaga diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa, kita juga menjaga diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi saum menjaga diri, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa. Dan bila kita sebut perkara membatalkan puasa juga termasuklah di dalamnya perkara yang membatalkan pahala puasa. Ramadan iaitu makruf bulan Ramadan. Apa asal kata Ramadan? Dia kata Ramda. Ramda ni ada maksud dia ialah tanah ataupun bumi yang panas. Disebabkan cuaca yang panas, maka tanah pun menjadi panas, bumi itu jadi panas. Sebab itulah Nabi SAW bersabda hadis yang sahih, Nabi kata salatul duha hina tarmadul fisal. Salat duha itu adalah ketika anak-anak unta dia bangkit daripada tidurnya kerana panas di bumi ini. Okey, jadi ramda maksudnya panas, bumi yang panas atau cuaca yang panas. Habis tu kenapa dinamakan Ramadan? Dinamakan Ramadan, jadi kata Syekh Adam Al-Ethiopi ada dua maksud. Satu, kerana dahulu bulan Ramadan ni selalu kena pada musim panas. Dia terkena pada waktu yang panas Ramadan ni. Yang kedua, dia panas dan dia membakar. Jadi sebagai ulama kata dia membakar dosa-dosa. Masa bulan Ramadan ini, kalau orang tu masuk bulan Ramadan dengan dengan iman, dengan amal yang saleh, maka dia akan membakar dosa-dosanya. Jadi itu maksud Ramadan.
Ramadan, hadis ini juga dalil bahawa boleh kita sebut Ramadan tanpa menyebut syahrul Ramadan. Bincangannya ada dalam kitab Fathul Bari, iaitu boleh tak kita sebut Ramadan dengan Ramadan saja tanpa menyebut syahrul Ramadan, tanpa menyebut syahrul bulan Ramadan. Ya, jawapannya boleh. Habis itu kenapa muncul perbincangan ni? Sebab ada sebagai ulama dikatakan bahawa tidak boleh menyebut Ramadan kerana Ramadan itu nama Allah. Berdasarkan satu hadis Nabi kata la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah, fa inna Ramadana ismun min asma'illah. Jangan kamu katakan Ramadan kerana Ramadan itu nama daripada nama-nama Allah. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Ramadan. Man sama Ramadana imanan, dengan penuh keimanan. Iman ni maksudnya apa? Dia beriman dengan bahawa dia mendapat ganjaran yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Imanan. Itu dengan penuh keimanan. Iaitu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, iman kepada rukun-rukun iman yang 6 tersebut. Jadi iman di sini boleh kita faham secara khusus ataupun secara am. Secara am maksudnya dia ni masuk bulan Ramadan sebagai orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman amalannya tidak diterima. Innalladzina kafaru wa matu kuffar lan tuqbal minhum taubatuhum. Allah Taala takkan terima taubat mereka, amalan mereka. Allah Taala takkan terima daripada mereka amalan mereka. Okey. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu. Siapa mencari agama Islam tidak diterima amalannya. So kalau kita tengok antara syarat puasa ialah apa dia? Iaitu dia mesti orang Muslim, mesti orang Muslim. Jadi itu iman dari segi makna yang umum. Maksudnya dia masuk sebagai orang yang beriman. Jadi kalau dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat tak ganjaran yang akan disebutkan dalam hadis ini? Tak dapat, sebab dia tidak beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar. Sebab dia tidak beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar. Dekat sini ialah kepentingan menjaga tauhid. Imanan. Kedua, iman dari segi khusus, iaitu dia beriman tentang kelebihan-kelebihan Ramadan. Dia percaya betul dengan apa yang ada pada bulan Ramadan ni. Dia buat amalan soleh itu, puasa itu, kerana dia beriman betul-betul bahawa puasa Ramadan ni akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka dapatlah ganjaran tersebut. Jadi yang kedua, ihtisaban, dengan penuh mengharapkan pahala, iaitu dia penuh raghbah. Iaitu penuh raghbah. Raghbahnya apa? Penuh semangat untuk mendapatkan pahala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Maksudnya mereka itu orang-orang salih, para anbiya itu beribadah kepada Allah, bersegera beribadah kepada Allah, wa yad'unana, dan beribadah kepada kami, berdoa kepada kami, raghaban, dengan penuh mengharapkan pahala. Maksudnya dia bukan cincai-cincai lah. Maksudnya dia bukan buat sebab adat, dia bukan buat sebab nak ikut orang ramai, bukan sebab terpaksa. Dia buat tu semua kerana betul-betul nak mengharapkan pahala. Imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Okey. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka dihapuskanlah dosa-dosanya yang lalu. Dihapuskan. Jadi ihtisaban maksudnya dia mengharapkan pahala. Jadi harapkan pahala tadi juga boleh dipanggil dengan sifat ar-raghbah. Waktu kita dalam beribadah kepada Allah, dia mesti ada dua. Satu, raghbah wa rahbah. Waktu kalau kita beribadah kepada Allah, dia mesti ada sifat ar-raghbah, iaitu sentiasa mengharapkan pahala, war-rahbah, iaitu sentiasa takutkan dosa-dosa yang dilakukan lalu Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Jadi kena ada dua-dua ni sekali. Sama juga yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang dalam surah Sajdah kan, khaufan wa tama'a, khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mereka itu bangun pada waktu malam khaufan wa tama'an. Tama'an maksudnya apa? Tama'an, bertamakkan, mengharapkan pahala, nak sangat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia berpuasa tadi diikat dengan dua sifat yang kita sebutkan ini, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka dihapuskanlah dosa-dosanya yang lalu. Dihapuskanlah dosa-dosanya yang lalu. Maka timbul perbincangan para ulama, apakah dosa apa yang dihapuskan? Ini dosa besar ke dosa kecil? Maka sebagian ulama dia kata termasuk sekali dosa besar, dia kata. Sebab zahir hadis ni dosa besar. Namun sebagian ulama kata tak. Kalau dosa besar dia berhajatkan kepada taubat. Dosa besar berhajatkan kepada taubat. Thumma yatubuna min qarib, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Okay? Yang melakukan dosa-dosa besar, lalu kemudian dia yatubuna min qarib, bertaubat pada waktu yang dekat. Faulaika yatubullahu alaihim. Itulah orang yang Allah Ta'ala taubatkan padanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi berhajat kepada taubat.
Yang terhapuskan dosa ni ialah dosa-dosa kecil. Terhapus dosa-dosa ini ialah dosa-dosa kecil. Melainkan kalau dalam puasa Ramadan tu dia taubat sekali lah, maka terhapuslah sekali dosa-dosa besarnya. Apa dalil bahawa yang terhapus tu hanyalah dosa-dosa kecil? Iaitu hadis yang lain Nabi SAW sebut as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Nabi kata salat 5 waktu. Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, haji ke haji, umrah ke umrah, haji ke haji, kafaratul lima bainahuma, dia akan menjadi penghapus antara keduanya. Kedua amalan, maksudnya kalau kita puasa Ramadan tahun ni dengan Ramadan tahun lepas kita dah puasa juga. Maka dosa kita antara Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ni akan terhapus. Tapi ada syarat dia, majtunibatil kabair. Selagi mana dia menjauhi dosa-dosa besar. So itulah para ulama kita nasihatkan sebelum masuk Ramadan ni kita kena banyak bertaubat. Baru ni Ustaz Ali kan dia bagi nasihat dalam Facebook tu, dia kata orang-orang yang nak masuk Ramadan ni kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dia termasuk dalam hadis ni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Habis tu kalau dia tak taubat, dia masuk Ramadan, dia puasa Ramadan dengan berharapkan pahala. Apakah dia tak dapat dihapuskan dosa-dosa? Terhapus juga. Tapi dosa-dosa yang kecil sahaja. Dosa-dosa besar dia perlu lagi bertaubat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis seterusnya. Kita masa tak banyak, kita kena baca segera cepat-cepat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afwan, tak tengok terjemahan ni. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu ketika melihat hilal. Hilal ni apa? Iaitu anak bulan Ramadan. Hilal ni apa? Iaitu melihat anak bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka puasalah dengan melihat anak bulan Syawal. Ya, Imran? Dengar macam ada bunyi. Imran ada cakap apa? Tak ada. Okey, baik. Afwan. Okey. Dia kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Buka puasalah kamu bila nampak anak bulan Ramadan dan berbukalah bila nampak anak bulan Ramadan. Berbukalah di sini maksudnya dan berbukalah ketika melihatnya. Jadi melihat kat sini ni, melihat yang pertama ni melihat apa? Yang ni melihat hilal Ramadan. Yang ni hilal apa ni? Hilal ni anak bulan. Anak bulan Ramadan. Dan berbukalah ketika melihatnya. Melihatnya apa? Melihatnya iaitu melihat anak bulan Syawal. Itu maksud hadis ni. Nampak? Nabi kata berbukalah kalian kerana melihat anak bulan Ramadan dan berpuasalah dan berbukalah. Berbuka ni maksudnya berayalah. Maksudnya berayalah. Maksudnya beraya, maksudnya masuk bulan raya ketika melihatnya, iaitu melihat anak bulan Syawal. Fa in ghubiya alaikum, kalau kamu ni terhalang, sekali kata ghummiya alaikum, iaitu ghummi, ghuyum, ada awan, ghummiya alaikum, ada awan, maka sempurnakanlah, fa akmilu, akmala yukmilu, mensempurnakanlah iddat Sya'ban, bilangan Sya'ban, hari bilangan Sya'ban 30. Apa hadis ni? Hadis ni menunjukkan bahawa kita ni bila nak masuk Ramadan, kita kena tengok anak bulan. Okey. Yang ni nak bincangkan masalah kaedah macam mana kita nak tahu dah masuk bulan Ramadan. Okey. Macam mana cara nak isbatkan masuk bulan Ramadan. Okey. Cara nak isbatkan masuk bulan Ramadan, dia ada dua. Satu dipanggil ru'yah, satu dipanggil hisab. Ru'yah ni kita tengok sendiri anak bulan tu. Sebab tu nanti hari pada malam 30 tu, malam 30 Sya'ban tu, maka orang akan tengok anak bulan lah. Kita duduk Malaysia ni alhamdulillah dah adalah jabatan-jabatan agama, falak, jabatan falak. Setiap negeri majlis fatwa dia ada jabatan falak dia, ilmu falak dia panggil, ilmu berbintang ni untuk tengok anak bulan. Jadi bila tengok anak bulan, yang nampak anak bulan, maka dia pun isytiharkanlah puasa.
Jadi kalau tak nampak anak bulan, tengok sebab apa? Sebab ya awan tebal ke, bukan sahwan, maksudnya bukannya hari yang tak ada awan, maka dia awan tu tebal tak nampak, atau seumpama dengan hujan lebat atau seumpama dengannya, maka sempurnakanlah bilangan Syaban tu 30. Maksud tak nampak, bila tak nampak anak bulan, sempurnakanlah Syaban 30. Maksudnya kerana bulan dalam Islam dia hanya ada 29 ataupun 30 sahaja. Jadi yang last sekali 30. Jadi mereka pun sempurnakanlah aftirul liurati. Dan yang syarat dia, orang yang melihat tu yang bersaksi melihatnya, ada beberapa syarat lah. Antara syarat dia Muslim, yang kedua dia berakal, yang ketiga dia baligh, yang keempat dia adil, yang kelima dia lelaki, yang keenam dia bukan hamba, dia bebas. Okey, dia lelaki dan dia bukan hamba, dia bebas. Okey, jadi itu syarat-syaratnya. Jadi kalau dia kanak-kanak yang nampak, dia tak boleh isbatkan. Dia tak boleh isbatkan masuknya Ramadan. Atau wanita yang nampak anak bulan, maka tak boleh juga isbatkan. Sebab dia mesti dengan orang lelaki yang melihatnya, isbat Ramadan. Bukan sebab litaklil, bukan sebab nak merendah-rendahkan wanita, tidak. Untuk menghilangkan beban. Jadi orang perempuan tidak terbeban untuk melihat anak bulan Ramadan. Tidak dibebankan dengan melihat anak bulan Ramadan. Juga kalau hamba yang melihatnya. Okey, juga kalau hamba yang melihatnya. Juga tak dijadikan, tidak diterima syahadah kesaksiannya. Bukan sebab dia tu bukan orang bagus, tidak. Dia bukan orang bagus, tapi syarat telah menetapkan perkara tersebut. Jadi bila disebut Islam, baligh, berakal, apa lagi, adil. Jadi kalau orang itu tak adil, orang fasik nampak, maka tak diterima syahadah dia. Okey. Berapa orang untuk mengisbatkan masuknya bulan Ramadan? Cukup seorang saja yang cukup syarat tadi untuk mengisbatkan masuknya bulan Ramadan. Tapi kalau katakanlah kalau perempuan tu dia nampak dan dia yakin dia nampak. Okey. Bila dia pergi ke pejabat qadi atau pejabat mufti tak terima sedangkan dia yakin betul dengan ilmu dia. Maka dia berpuasalah seorang-seorang tanpa dia mengisytiharkan pada orang lain. Dia kena puasa juga sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Waman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang nampak bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, jika kalau dia dah yakin dia nampak, maka dia kena puasa. Begitu juga orang yang percaya kepada wanita tu tadi, atau percaya kepada hamba tu tadi, atau percaya kepada kanak-kanak tu tadi, dia percaya betul. Maka siapa yang percaya betul pada orang tersebut, dia juga kena puasa. Tapi sekali lagi, dia kena puasa senyap-senyap. Tetapi kalau dia ada syak, dia tak percaya, dia syak, dia 50-50, tak boleh puasa. Tak boleh dia ikut pendapat wanita tadi. Kalau dia ada sangkaan yang kuat berdasarkan kajian-kajian dia ada sangkaan yang kuat bahawa perempuan ni betul, dia harus ikut perempuan tersebut. Dia tak wajib, dia harus. Dengar, harus. Okay. Kalau dia yakin pada wanita tersebut, wajib dia puasa. Kalau syak, tak boleh dia ikut perempuan tersebut. Kalau dia zan, sangkaan yang kuat, maka dia boleh, harus dia ikut wanita tersebut atau hamba tersebut atau kanak-kanak tersebut yang dia percayai tadi. Naam, itu cara nak melihat anak bulan. Okey, yang kedua ialah cara hisab. Hisab ni dia buat kiraan lah, kiraan hisab pergerakan bintang apa semua. Maka ini juga diterima dalam syarak. Namun yang afdalnya tak syak lagi, kita mestilah isbatkan dengan hilal. Itulah sebab sebab Nabi SAW kata, nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Kami bangsa yang ummi, kami tak menulis, kami tidak juga membuat hisab bintang, hisab falaki ni. Cuma kalau disabitkan dengan hisab, sah tak? Sah menurut ulama Syafi'iyah, sah kalau kita pakai hisab. Dan berbukalah ketika kalian melihatnya, iaitu anak bulan Syawal. Maka kat sini maksudnya ialah bila dah masuk Syawal, kena tengok juga anak bulan. Bila tengok anak bulan, dah nampak anak bulan, maka esok tu masuklah raya. Kalau tak nampak lagi, maka dia kena sempurnakan Ramadan tu 30 hari juga. Dia kena sempurnakan Ramadan 30 hari. Namun dalam mengisbatkan berbuka berbeza dengan mengisbatkan menetapkan
berpuasa. Kalau berpuasa cukup dengan seorang lelaki yang adil, tapi kalau berbuka tak boleh, masih dah masuk Syawal kena dua orang lelaki. Dua orang berbeza dengan seorang. Dua orang berbeza dengan masa untuk Syawal dia kena dua orang saksi untuk berbuka puasa tersebut, untuk beraya, untuk menisbatkan, menetapkan masuknya hari raya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi dalam masalah ini kita perlu ingat Nabi kata sumu yauma tasumun. Nabi kata berpuasalah kamu pada hari kamu semua berpuasa. Iaitu kalau kita berlaku ada khilaf, maka yang ada khilaf maksudnya ada yang kata puasa, ada yang kata tak puasa, maka kita kata barakallahu fik, kita ikut pemerintah lah. Sebab apa Nabi kata sumu li ru'yati, Nabi kata sumu saumukum ataupun sumu yauma tasumun, berpuasalah kamu pada hari kamu semua berpuasa. Wa tudhahu yauma tudhahun, dan kamu menyembelihlah pada hari kamu semua menyembelih. Maksudnya kepentingan untuk berpuasa bersama-sama berjemaah, ikut imam pemimpin, dan juga berpuasa bersama dengan pemimpin. Sebab itulah kita sebut tadi, kalau tak nampak dia puasa senyap-senyap supaya tidak menimbul. Kalau dia nampak, kalau dia nampak dia puasa senyap-senyap. Sebab apa? Tak nak memecahkan saf umat Islam. Iaitu apa dia? Memecahkan saf umat Islam, itu menyebabkan orang bergaduh. Nanti orang Kelantan puasa dulu, orang Terengganu tak puasa, kemudian orang Johor puasa, orang Perak tak puasa. Jadi menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi kalau adalah benda-benda macam ni, maka kita ikutlah pemimpin dalam masalah menetapkan Ramadan ini kalau kita tak pasti. Okey. Naam. Hadis seterusnya, hadis yang ketiga, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Yuqal, ayna as-sa'imun? Ayna as-sa'imun? فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم. Ibn Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi dari Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. So di syurga ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Ar-Ray maksudnya ialah orang yang ialah kenyang air. Rayyan maksudnya kenyang air, puas minum air, dipanggil Ray. Ya kan? Jadi dalam syurga ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Yang masuk di sana nanti orang yang berpuasa. Syurga ada berapa pintu? Ada 8 pintu. Okeylah, ada 8 pintu. Setiap amalan tersebut ada khusus satu amalan. Orang tu berjihad, ada satu pintu jihad. Salat, ada satu pintu salat. Sedekah, ada satu pintu sedekah. Jadi salah satunya ialah Ar-Rayyan, itu khas untuk orang yang berpuasa. Jadi kata Nabi SAW, akan masuk di sana orang yang berpuasa. Pintu syurga ni besar mana? Ada satu riwayat dalam Sahih Muslim, pintu syurga daripada Yaman sampai ke Syam, satu pintu syurga. Dan akan masuk orang serentak. Tak ada yang lambat, tak ada yang cepat. Yang orang first kali yang masuk tu, dia akan masuk satu serentak dalam satu saf. Okey, disebut dalam hadis Sahih Muslim. Yang dinamakan dengan Ar-Rayyan akan masuk di sana orang-orang yang berpuasa nanti di akhir kiamat, dan tidak akan masuk selain daripada mereka. Maksudnya bukan pintu ni khas untuk orang yang berpuasa. Ini kita kata kaedah, iaitu al-jaza' min jinsil amal, iaitu balasan itu berdasarkan jenis amalnya. Dulu dekat dunia dia tahan makan dan minum sampai dia haus. Dan bagi orang berpuasa ni, yang paling mencabar sekali ialah bab minum tu lah, haus. Kita kalau tak makan boleh tahan lagi, tak minum tu tak tahan. Apatah lagi kalau dekat negara Arab panas apa semua. Apatah sekarang musim kita ni tengah musim panas ni kan. Ar-Rayyan, jadi al-jaza' min jinsil amal. Jadi kamu dahulu kamu berpuasa, kamu tahan haus, maka aku masukkan kau ke pintu yang khas untuk orang-orang yang menahan dahaga, menahan kehausan dia. Lalu Allah Ta'ala bagi dia pintu Ar-Rayyan. Dia katakan, di mana orang berpuasa? Aina sa'imun, mana orang berpuasa? Kemudian Allah Ta'ala masih dipanggil khusus untuk orang berpuasa, kemudian mereka masuk dan tidak masuk selain daripada mereka. Apabila mereka tidak masuk, ditutup, dan tidak ada yang masuk selain daripada mereka. Ini kelebihan orang yang berpuasa. Dan bukan hanya puasa Ramadan, puasa-puasa sunat sekalipun termasuk juga dalam hadis ini. Barakallahu fiik. Hadis seterusnya,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam. Nak bertanya boleh? Tafadhal. Hadis yang sebelum tu yang mengatakan kita boleh berpuasa awal kalau kita yakin menengok anak bulan. Nampak anak bulannya. Ya. Dan ahlinya. Kalau dia ahlinya dan yakin. Faham? Maknanya maknanya dia boleh berhari raya lebih awal pada orang lain lah. Macam tu. Kalau dia nampak anak bulan lah. Yes. Maknanya kalau dia 30 hari je kan. Katakanlah kalau dia kerajaan pun tangguhkan lagi puasa jadi 30 hari. Dia kalau ditambah jadi 31, betul tak? Okay. Jadi dia berpuasa juga. Boleh dia berbuka puasa tapi senyap. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallah. Jadi syarat dia mesti dia ahli yang nampak dia orang yang dipercayai. Katakanlah wanita ni dia memang pakar dalam melihat anak bulan dan dia seorang yang adil, agama dia bagus. Cuma dia tak boleh diisbat secara umum. Maksudnya kita kata nak isbat tu ada dua. Satu isbat secara umum, satu isbat secara khusus. Yang khusus ni yang kes-kes macam ni lah. Orang yang bukan orang yang ahli syahadah. Ahli syahadah ni orang yang bukan termasuk dalam syarat-syarat tadi yang diterima kesaksian dia tadi. Tetapi dia nampak, maka dia kena puasa secara diam-diam. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang nampak anak bulan Ramadan maka berpuasalah. Begitu juga siapa yang wajib puasa juga, siapa yang percaya kepada dia. Siapa yang boleh berpuasa tak wajib, iaitu orang yang ada sangkaan kuat, ijtihad pada dia bahawa dia betul-betul. Yang tak boleh ikut ialah orang yang syak. Kalau syak dia ikut juga maka dia berdosa. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla. Maksudnya hadis ni hadis qudsi. Nabi kata kullu amal ibni Adam lahu, setiap anak Adam itu miliknya. Maksudnya untuk dia pahala tersebut, untuk dia kebaikan tersebut. Okey. Kullu amal ibni Adam lahu, dia dapat ganjaran dia. Dan setengah riwayat kata akan digandakan ma baina 10 ila 700. Setiap amalan anak Adam akan digandakan antara 10 kepada 700 kali ganda. Illa siyam. Melainkan puasa. Illa siyam. Fa innahu li. Kerana sesungguhnya dia khusus untuk aku. Kenapa? Apa maksud khusus untuk aku? Sebab puasa ni lah ibadah yang paling, kita kata paling paling ikhlas sekali. Paling ikhlas nak sebut istilah dia. Paling ikhlas lah. Sebab apa? Sebab dia adalah perbuatan meninggalkan. Puasa ni sebab tu dia bukannya satu perbuatan melakukan, dia perbuatan meninggalkan. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh Syafi'i, dia kata antara syarat puasa, rukun puasa ialah as-saim, ialah orang yang berpuasa. Lalu orang tanya, kenapa bila syarat salat dia tak kata al-musalli? Kerana para ulama Syafi'iyah kata kerana dalam bab puasa ni dia punya ibadah dia dalam bentuk meninggalkan, at-tark. Dan meninggalkan dia kena ada perbuatan meninggalkan. Meninggalkan. Jadi bila meninggalkan, orang tak nampak dia lakukan, betul tak? Semua orang nampak sama aja, meninggalkan. Okay, jadi kalau dia makan senyap-senyap, dia makan diam-diam dalam bilik, apa semua, orang tak nampak pun. Sebab itulah orang berpuasa ni ada banyak can dia untuk nak buka puasa, betul tak? Masa ambil wuduk dia boleh minum, masa mandi dia boleh minum, macam-macam lagi waktu yang dia boleh untuk tidak berpuasa. Begitu juga dengan menjaga matanya, menjaga mulutnya daripada mengucapkan perkara membatalkan pahala puasa. Tapi dia jaga juga. Dia ada ihsan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia beri ganjaran special sebab dia kata apa? Kalau kamu ketika kamu tak nampak aku, tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, kamu beriman bil ghaib, kamu jaga segala perintah Allah Taala dalam puasa ini, maka memang khusus untuk akulah maksudnya amalan ni. Fa innahu li. Sebenarnya dia adalah khusus untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan aku akan bagi balasan. Aku sendiri akan bagi balasan yang tidak ada hisab. Jadi kalau orang tanya antara ibadah yang tak ditetapkan bilangan pahala ni ialah puasa.
Betul, Allah Ta'ala kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ganjaran orang yang berpuasa itu tanpa hisab. Kata ulama tafsir, iaitu orang yang sabar itu ialah maksudnya orang yang berpuasa. Maksud di sini ialah amal, itulah orang yang berpuasa. Naam. Apa faedah lain yang tidak direct daripada hadis ni? Pertama, yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala berkata-kata qala, kita isbatkan sifat berkata-kata bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah Allah Taala panggil kita ni semua anak Adam. Ini juga isbatkan bahawa kita semua adalah daripada Adam, sebagai membatalkan teori-teori kufar yang mengatakan kita ni daripada monyet. Yang ketiga, isbatkan juga bahawa dalam Islam ini adanya amal. Mengisbatkan juga dalam Islam ini amal itu menjadi satu konsep yang penting untuk kita masuk syurga dan mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Nampak kullu amal. Okey. Yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa taala kata ajzi, aku membalas. Jadi antara sifat Allah Subhanahu wa taala dia membalas. Jadi Tuhan ini, Allah Subhanahu wa taala dia membalas baik dan membalas dengan buruk. Bukan seperti akidahnya sebahagian zindiq. Dia kata Allah Taala ni hanya sayang, dia tak ada balas buruk, tak ada balas yang buruk. Tidak. Kita kata Allah Subhanahu wa taala dibalas yang orang dengan balasan yang baik, dengan orang yang melakukan amalan buruk dengan balasan yang buruk. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bila disebut muttafaqun alaih itu dia mesti sepakat keluar dari riwayat daripada seorang sahabat yang sama. Daripada sahabat yang sama baru namanya muttafaqun alaih. Hadis yang kelima, an Hafsah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la siyama liman lam yufridhu min al-lail atau man lam yubayyithu min al-lail. Daripada Hafsah radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama, tidak ada puasa. Okey, tidak ada puasa. Tiada puasa ni maksudnya menafikan kesahihan puasa. Menafikan kesahihan puasa. Habis tu apa nak bezakan yang la ni, la siyama ni maksudnya tidak sahih atau tidak sempurna. Maka hendaklah nak tahu dia sempurna tak sempurna ataupun sah tak sah, kena tengok pada dalil-dalil yang lain. Ada hadis lain yang berkata man lam yubayyitin niyah, siapa yang dia tidak berniat pada malam, waktu malam, maka tiada puasa baginya, maka tak sah puasa dia. Ada hadis-hadis lain yang menyokong. Jadi la siyama asalnya ialah menunjukkan bahawa tidak diterima puasa dia. La siyama, tidak terima puasa bagi orang yang tidak meniatkannya pada malam hari. Tapi yang dimaksudkan dengan puasa ini ialah puasa fardu. Puasa fardu yang kena niat pada malam hari. Puasa fardu yang kena niat pada malam hari. Tak kisahlah fardu apa, sama ada fardu Ramadan ataupun fardu yang lain-lain seperti nazar, kafarah ataupun qada. Mana ulang sekali lagi, yang kena niat pada waktu malam ni ialah puasa yang wajib. Sama ada puasa Ramadan atau puasa qada ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah. Maka yang ni dikena niat pada waktu malam. Yang dimaksudkan dengan malam hari ialah selepas isyak dan sebelum subuh. Antara selepas isyak dan sebelum subuh. Antara selepas isyak dan sebelum subuh. La siyama. Adapun bagi puasa sunat, maka boleh sahaja dia berniat pada waktu pagi dengan syarat, ada dua syarat, iaitu dia belum lagi masuk waktu zuhur. Yang kedua, dia belum lagi membuat perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Maksudnya kalau dia bangun pagi, dia belum lagi berjimat, dia belum lagi makan, dia belum lagi mengeluarkan air mani dengan sengaja, dia bukannya masukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, maka ataupun yang masuk dalam rongga yang tidak terbuka, masuk dalam rongga dia apa saja, maka terbatal puasanya, maka tak boleh niat lagi. Yang kedua, niat tu mesti sebelum zuhur, qabla zawal. Itu untuk puasa sunat. Dan puasa fardu kena niat pada waktu malam. Apa yang dia kena niatkan? Yang wajib ke atas orang yang berpuasa, dia kena niatkan dua benda. Satu, dia kena ta'yin. Yang kedua, tabyid. Yang pertama ta'yin, iaitu dia kena puasa sahaja puasa Ramadan. Tak wajib sebut fardu Ramadan. Sunat sebut fardu Ramadan. Tapi kalau tak sebut pun sah. Jadi yang penting dia kena sebut puasa apa? Puasa Ramadan. Yang kedua, dia kena qasdul fi'il lah. Aku puasa. Aku niat puasa
puasa apa, jangan dia kena sebut puasa apa dia. Puasa Ramadan dia kena ta'yin. Dia kena ta'yin, dia kena qasdul fi'il. Jadi syarat niat puasa ni, rukun niat puasa dia mesti ada dua lah. Satu qasdul fi'il, yang kedua apa dia? Yang kedua ialah at-ta'yin. Okey, yang kedua adalah ta'yin. Okay. Maksudnya kalau dia kata saja aku puasa, tak sah. Dia kena sebut saja aku puasa Ramadan. Maksudnya dalam niat dia kena hadirkan niat begitu. Saja aku puasa Ramadan, saja aku puasa kafarah, saja aku puasa nadar, saja aku puasa qada. Kalau dia tak ta'yin tak sah. Yang kedua syarat at-tabiyyid lah. Dia panggil at-tabiyyid, iaitu dia kena niat sebelum subuh. Dia kena niat sebelum subhi, sebelum subuh masuk, sebelum azan subuh. Naam. Sebelum subuh masuk, bukan sebelum azan subuh, sebelum subuh masuk. Walaupun tak ada azan. Okey? Walaupun tak ada azan. Naam. Niat. Kalau orang yang tak niat puasa, okey, sorry, sebelum kita cerita dulu, apakah dia kena niat sepanjang malam, tiap malam? Ya, ulama Syafi'iyah qaul yang muktamad adalah dia kena niat sepanjang malam. Dia kena niat sepanjang malam. Maksudnya bukan sepanjang malam, tiap malam, afwan, sepanjang malam pula. Dia kena niat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam dia kena niat. Maksud malam pertama kena niat, malam kedua niat, malam ketiga niat, malam keempat niat, malam kelima niat, malam keenam niat. Maka bila jadi niat sebegitu, barulah dia sahih. Boleh tak niat sebulan? Kalau nak ambil pendapat mazhab lain, bolehlah. Mazhab Maliki ke, nak ambil pendapat mazhab Maliki, boleh niat sebulan. Dan juga ada qaul jugalah dalam mazhab Syafi'i yang kata boleh niat sebulan. Tapi bagi orang bila niat sebulan ni, kena ingat beberapa perkara. Orang niat sebulan ni kena ingat beberapa perkara, ya, pada pendengar sekalian, iaitu kalaulah dia terhenti puasanya niat sebulan itu kerana haid ataupun nifas ataupun wiladah ataupun musafir, maksud ataupun sakit, dia terhenti, maka dia bila dia nak sambung balik puasa tu, dia kena niat balik. Dia tak boleh pakai niat yang mula-mula tu, tak sah, sebab dah terputus. Sebab dia niat tu sebulan, sekarang niat dia tadi tu dah terputus, dah habis dah niat tadi, dah terhenti, maka dia kena niat yang baru. Jadi kalau dia niat sebulan, dia pakai niat sebulan, kemudian di tengah-tengah bulan dia katakanlah dia haid 7 sampai 14, dia haid 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 hari ke 9 hari ke ataupun seumpama dengannya, maka dia pun puasa. Dia lepas tu dia puasa terus tanpa niat, dia pakai niat dia yang awal-awal, tak sah niat dia tadi, maka dia kena niat yang baru. Jadi nak selamat, niatlah puasa pada tiap-tiap malam. Nak selamat, niatlah puasa pada tiap-tiap malam. Bagi orang yang tak niat puasa, dia masuk Ramadan, pagi-pagi tu dia tak niat puasa, maka dia wajib berpuasa juga pada hari tersebut. Dia wajib imsak, dia wajib menahan diri daripada makan dan minum. Dan pula kedua, dia kena qada balik puasa dia tadi. Dia kena qada balik puasa. Maksudnya dia kena double lah. Pertama, dia kena tahan. Kata dia lupa niat, pagi tu dia masuk bulan Ramadan, dia tak niat pun pada malam tadi. Bila tak niat pada malam tadi, puasa dia tadi tak sah. Tapi walaupun tak sah, bukanlah maksudnya dia boleh makan sesuka hati pada waktu siang tu. Dia kena menahan dirinya daripada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa sampailah waktu maghrib. Dan dia kena qada. Dia kena qada. 2 kali dia kena. Ya, dia kena qada. Naam. Adapun puasa sunat, tak ada masalah kalau nak batalkan mana-mana waktu pada waktu siangnya. Mana-mana waktu pada waktu siangnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Hadis seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan. Barang siapa daripada orang yang berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Sama tadi juga hadis tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Perisai daripada apa? Perisai daripada azab neraka di akhirat kelak. Okey. Seperti pada hadis Nabi SAW, Nabi kata barang siapa yang berpuasa 1 hari je di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maksud kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan jauhkan dia 70 musim, 70 tahun daripada azab neraka. 70 kharifan. Kan? Allah Taala akan jauhkan dia 70 musim, 70 tahun daripada api neraka. Jadi siam itu junnah. Puasa itu adalah perisai. Sebab apa? Dia menjauhkan perisai daripada neraka. Kerana apa? Kerana puasa ini juga ialah perisai daripada hawa nafsu dan gangguan syaitan. Perisai ini juga antara kaedah yang terkuat untuk memerisaikan, mempertahankan diri dia daripada
keganasan hawa nafsu lah, kalau hawa nafsu ni tidak ditundukkan. Okey, maksudnya daripada hawa nafsu dia, daripada syahwat hawa nafsu dia. Saudara Nabi SAW, Nabi kata, ya ma'syar syabab, wahai pemuda-muda sekalian, barang siapa yang manistata' minkumul ba'ah falyatazawwaj, maka siapa yang di kalangan kamu mampu berkahwin, iaitu ada kemampuan dari segi kewangan, dan semestinya ada kemampuan dari segi fizikal, maka berkahwinlah. Sesungguhnya dia lebih menjaga aghaddu lil basar wa ahsana lil fajr, kerana sesungguhnya dia lebih menjaga kemaluan kamu untuk melakukan zina, dan juga lebih menjaga mata kamu. Ya, sebab bila orang berpuasa ni dia lebih bertakwa, dia lebih berjaga-jaga. Berarti kita nampak bulan-bulan puasa, kadang-kadang ahli-ahli yang bukan ibadah pun jadi kuat ibadah, betul tak? Yang tak pergi masjid jadi rajin pergi masjid. Itu antara tanda-tanda bahawa dia memang puasa ini junnah, dia menahan hawa nafsu. Tetapi Nabi kata, barang siapa yang di kalangan kamu tak cukup duit lagi nak kahwin, tak mampu lagi nak kahwin, maka fa'alaihi bisiyam, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, kerana puasa itu adalah perisai bagi dia. Jadi kita kata perisai ini adalah perisai gangguan syaitan dan perisai daripada hawa nafsu. Dan kalau kau kata, ustaz, macam mana pula orang puasa dia juga ikut hawa nafsu? Maksudnya perisai dia tak kuat lah. Kalau ada perisai dia tak power, dia belum lagi iman dan wahtisaban, penuh keimanan dan ihtisab, dan juga tanpa ilmu, dia puasa dengan tanpa ilmu, maka lemah lah. Ataupun memang dia punya hawa nafsu dia tu hawa nafsu yang memang dah ditrain untuk kuat, walaupun pada bulan Ramadan waktu dah sempit dia punya saluran-saluran darah dia. Sebab bila kita makan ni, bila kita tak makan, dia akan jadi badan kita melemah, jadi saluran darah tu tak dia tidak mengembang dengan baik. Maksudnya mengembang maksudnya lah bila kita makan banyak, kita proses dia lagi laju. Jadi syaitan itu yajri majrad dam, berjalan pada perjalanan darah. Sebab itulah Imam Ibn Qayyim selalu nasihatkan jangan makan banyak sangat. Okey. Jadi wasiyamu junnah, jadi melemahkan. Sebab syaitan tu jalan perjalanan darah. Jadi kalau dia marah, kalau dia seumpama dengannya ketika saluran darah tu jadi laju lebih besar dan apa seumpama dengannya, maka dia lebih lagi memberi pengaruh pada seseorang. Naam, jadi wasiyamu junnah. Jadi jadikanlah bagi diri kita ni, kita sediakan perisai dengan kita berpuasa agar kita selamat daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sebab itulah kita tengok para salafun salih semua yang paling kuat berpuasa. Imam Nawawi rahimahullah hampir setiap hari berpuasa. Imam Nawawi antara orang yang ambil pendapat bahawa bolehnya berpuasa sepanjang tahun kecuali pada hari-hari yang haram. Dan ulama Syafi'iyah kata berpuasa sepanjang tahun ini hukumnya makruh kalau ada dua perkara. Ulama Syafi'iyah kata berpuasa sepanjang tahun ni makruh, tidak disukai kalau ada dua ni, iaitu pertama memudaratkan diri, yang kedua apa dia? Yang kedua Allahu Akbar. Yang kedua dia tidak mengabaikan hak orang lain. Maksudnya kalau dengan dia berpuasa tadi, dia tidak mengabaikan hak isteri dia, hak anak-anak dia, maka tak ada masalah untuk dia puasa sepanjang tahun. Itu menurut ulama Syafi'iyah. Seperti Imam Nawawi, dia tak kahwin kan? Imam Nawawi tak kahwin, jadi tak ada hak isteri dia. Okay, mak ayah dia dah meninggal, dia tak ada apa semua, jadi diri dia seorang-seorang je. Jadi dia tak mudaratkan diri dia dan tidak juga menyebabkan dia mengabaikan hak orang lain. Tapi kalau puasa sepanjang tahun, dia abaikan hak dia, hak jiran dia, hak mak ayah dia, hak orang lain, hak isteri dia, hak anak-anak dia, maka yang ni lebih baik dia tak puasa sepanjang tahun. Ini menurut ulama Asy-Syafi'iyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang ke-8. An Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'adzin bil-lail. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzin hatta yatlu' al-fajr. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Bilal dia azan pada waktu malam. Terjemahan dia tak sempurna. Bahawa Bilal itu azan pada waktu malam. Anna Bilalan kana yu'adzin bil-lail. Masuk waktu malam ni iaitu lebih kurang setengah jam atau beberapa minit ataupun kurang
sebelum azan yang pertama. Semua kita tahu bahawa sebenarnya dalam sunnah Nabi SAW, kini subuh ni ada dua azan. Satu, azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua, azan kedua iaitu ketika dah masuk waktu subuh. Azan yang pertama itu disunnahkan, tujuannya untuk mengejutkan orang yang tidur untuk bangun qiyamul lail, untuk bersiap sedia untuk sembahyang subuh. Yang kedua, untuk mengingatkan orang sedang salat, untuk bahawa waktu itu dah waktu untuk apa? Untuk bersahur. Okey? Ataupun mengejutkan orang yang tidur untuk mereka bangun sahur. Iaitu disunahkan kita ada dua azan. Dan Nabi dulu dia telah menugaskan Bilal untuk azan yang pertama, Ibnu Ummi Maktum untuk azan yang kedua. Ibnu Ummi Maktum tu sahabat Nabi yang buta tu kan, sahabat Nabi yang buta, yang kisah Abasa wa Tawalla tu, itu dia Ibnu Ummi Maktum. Jadi kenapa Nabi buat dua orang yang berbeza? Sebab ialah supaya bila orang dah kenal suara tu kan, bila Bilal, oh ni suara Bilal ni. Zaman tu bukan ada jam lagi, jadi waktu gelap tu susah nak menetapkan waktu. Jadi bila dengar suara Bilal, ini kita boleh makan lagi. Sebab tu Nabi kata bila Bilal azan, makan dan minumlah. Kalau ketika Bilal azan, makan dan minumlah. Jadi kalau dengar hadis tu sekali-sekali lalu, nampak macam mengelirukan. Tapi sebenarnya tak mengelirukan kalau kita faham konteks dia. Iaitu Nabi kata, kalau Bilal azan, makan dan minumlah. Maksudnya, ialah ketika Bilal azan, maksudnya dah masuk waktu sahur. Waktu dah nak masuk waktu subuh lah, 20 minit. Nanti kita akan tengok kadarnya 50 ayat antara waktu sahur tu sampai subuh. Kadar 50 ayat bacaan orang yang sederhana. Jadi Bilal kan yu'adzin bilail. Jadi Bilal azan yang awal tadi, maka Nabi kita makan dan minum sampailah azan Ibnu Ummi Maktum. Kat sini beri kita satu faedah, iaitu kita boleh makan selagi mana tak masuk waktu subuh. Jadi imsak tu wallahu taala alam. Imsak 10 minit tu itu adalah pendapat sebahagian istihsannya sebahagian ulama-ulama Asy-Syafi'iyah mutaakhirin yang datang kemudian. Jadi wallahu alam, yang sahihnya, pendapat yang sahihnya adalah kita boleh makan dan minum selagi mana tak masuk waktu subuh. Tak masuk waktu subuh. Okey. Sebab Nabi kata apa? Nampak kerana Ibnu Maktum tidak azan kecuali setelah terbit fajar. Fajar ni fajar sadiq. Fajar sadiq maksudnya fajar sadiq itu maksudnya waktu subuh. Faedah-faedah yang lain daripada hadis ini adalah iaitu melewatkan sahur. Nampak tak? Bila Bilal ni makan dan minum lah. Maksud itu kaedah, iaitu kita letakkan bahawa sahur ni lewat lagi bagus. Sahur lewat ni lagi bagus. Dan sahur ni kita akan tengok nantilah hadisnya, tasaharu fa inna fi sahur barakah, insya-Allah. Makan dan minumlah. Jadi menunjukkan bahawa Nabi perintahkan kita makan dan minum. Sebab itulah kalau nak buat puasa wisal sekalipun, untuk orang puasa wisal, puasa sambung, dia tak buka pada waktu maghrib tu. Kalau nak buat wisal sekalipun, buat wisal lah sampai masuk waktu sahur. Masuk waktu sahur tu makan lah juga. Lepas tu dikatakan juga, Al-Imam Nawawi dikatakan, ini disebut oleh guru kami Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, Imam Nawawi dia hanya berbuka ketika sahur. Maksudnya sahur tu berbuka sekali dengan sahur sekali. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Sehingga Ibnu Ummi Maktum. Kat sini juga ada faedah bahawa orang buta boleh jadi muazzin kalau dia dapat maklumat daripada orang yang dipercayai. Kalau dia dapat maklumat dari orang yang dipercayai. Sebab Nabi kata al-mu'adzin mu'taman. Orang yang azan itu dia dipercayai, orang yang dipercayai. Naam. Fa innahu la yu'adzin hatta yatlu' al-fajr. Dia takkan berazan melainkan setelah masuk waktu fajar. Naam, hadis yang ke-8. Hadis ke-9 pula. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور والسحور قال قدر 50 آية. Zaid bin Thabit antara sahabat Nabi, termasuk qurra as-sahabah, sahabat Nabi yang menjadi qurra, iaitu menjadi pakar Al-Quran. Dia antara juga orang yang diriwayatkan Quran daripada Nabi SAW, Zaid bin Thabit. Itulah beliau ini antara orang yang dilantik untuk menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran.
pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit kata, kalau kamu suruh aku ni alihkan gunung, aku boleh alihkan gunung. Lebih ringan bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran ni. Zaid bin Thabit. Tasaharna, kami telah bersahur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah bersahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salah. Kemudian dia pun bangkit untuk melakukan salat. Salat ni apa? Salat subuh lah. Dan dia bangkit untuk melakukan salat subuh. Qultu kam kana bainal adzan was sahur? Qala, berapakah, aku tanya, berapakah jarak antara azan dengan sahur? Maka yang perawi itu tanya, maka Nabi Zaid bin Thabit kata, iaitu sekadar 50 ayat. Sekadar 50 ayat Al-Quran yang dibaca oleh orang yang standard. Lebih kurang berapa minit? 20 minit kot. Okay? 20 minit kot. Okay? Kalau satu muka surat ada 8 ayat, jadi ada lebih kurang 10 muka surat lah, kita kata. Atau 8 muka surat. 8 muka surat. Okay? Betul lah. Sebab biasanya standard orang yang baca Quran, yang hafiz-hafiz Quran ni, dulu satu muka surat 2 minit je dia baca. Satu muka surat 2 minit saja. Tak percaya, pergi test nanti. Okay? Ada yang 3 minit lah. Jadi kalau lebih kurang 8 muka surat, kalau standard satu muka surat 8 ayat lah. Kalau yang standard ayat panjang tu, maka nak sampai ke 50 ayat tu lebih kurang 8 ke 9 muka surat. Jadi 8 darab 2, 3 minit, lebih kurang 20 minit lah. Betul lah tu. Lebih kurang 20 minit ke 30, 20 minit ke 30 minit lah. 15 hingga ke 30 minit lebih kurang. Dia menunjukkan bahawa dia akhir betul. Sehingga kan para sahabat dahulu kata, sampai kami ni solat dengan Nabi SAW, sampai kami takut terlepas sahur. Sebab Nabi start qiyam tu setengah malam ataupun di akhir malam. Jadi bila mereka bangun dengan Nabi SAW, qiyam, lamanya qiyamnya Nabi SAW ni, sehingga para sahabat kata ada di antara kami yang terjatuh kerana lamanya qiyam, dan mereka takut terlepas sahur. Mereka takut terlepas sahur. Menunjukkan betapa lamanya Nabi solat. Tapi poin kita ialah sahur. Okey, sahur ni menurut ulama kita, mazhab kita Asy-Syafi'i, iaitu sahur ni dimula pada setengah malam. Mula daripada setengah malam. Jadi apa yang kita makan sebelum setengah malam, walaupun kita niat sahur, dia tak jadi sahur. Itu bahasa Melayu bagi morih lah, macam-macam. Jadi lepas setengah malam barulah dinamakan sahur. Dan kita akan tengok nanti hadis, iaitu galakan untuk bersahur pada akhir-akhir malam, dekat-dekat subuh. Kenapa afdal? Nanti kita akan tengok hadis nanti pada akan datang. Iaitu antara sebab dia afdal adalah kerana dia lebih menyebabkan, satu, bersemangat, lebih bertenaga untuk berpuasa pada hari tersebut. Ini semua makruf. Okay? Yang kedua, apa dia? Iaitu kerana pada waktu akhir ni waktu yang paling afdal. Kerana pada waktu tersebut, waktu doa makbul, kan 1/3 akhir malam, doa makbul. Lepas tu malaikat semua turun. Quran al-Fajr, wa inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Malaikat dengar bacaan Quran orang yang bangun qiyamul lail. Lepas tu doa lebih makbul. Jadi kalau dia bangun pada waktu tersebut, dia lebih makbul amalan dia tersebut. Yang seterusnya, dia menyebabkan kita lebih bersemangat, bertenaga untuk kita sembahyang subuh. Betul tak? Kalau dia sahur pukul 4 pagi, kerana dia tidur balik, sembahyang subuh nanti mengantuk. Jadi bila dia akhir-akhir ni, dia akhirkan, dia terus dia pergi sembahyang subuh. Lepas tu kita tengok bulan puasa, kan sembahyang subuh kan ramai. Macam sembahyang Jumaat ramai dia. Sebab apa? Sebab semua sahur. Bila habis dia tak ada sahur, kembalilah subuh itu tak ada orang. Okey. Hadis ini juga ada satu faedah yang tersembunyi, iaitu menunjukkan betapa para sahabat ini, mereka ini mengikat, dia orang ni suka sangat pada Al-Quran, sampai aktiviti harian mereka itu dikira berdasarkan Al-Quran. Nampak tak? Ini disebut faedah yang disebut oleh Syekh Hamid Akram Al-Bukhari baru dalam pengajian Tirmizi. Ini menunjukkan bahawa para sahabat ini, mereka ni sangat dia suka sangat Quran, dan dia dah terbiasa sangat dengan Quran. Dia boleh kira waktu tu berdasarkan Quran. Kan? Lepas tu macam kami dulu, ada sahabat-sahabat kami dulu pernah pergi naik gunung, pergi hiking, pergi naik gunung Tahan. Okey. Jadi yang jadi dia punya guide tu ialah orang asli. Bila orang tanya dia, jauh lagi ke? Dia kata, pakcik kata kan,
Atau seumpama dengannya lah panggilan, anda pun tak ingat, anda panggil wak ke apa ke tak ingat. Dia kata, abang, lah jauh lagi ke? Dia kata, tak jauh. Satu batang rokok aja. Nampak, dia kata, tak jauh. Jaraknya satu batang rokok aja. Maksudnya apa? Maksudnya dia punya dah suka merokok, dia boleh ukur sesuatu jarak tu dengan rokok. Punyalah sebab suka merokok. Okey. Begitu juga. Kita ni suka sangat, apa dia? Orang tu sebab sahabat dia suka Quran. Jadi dia boleh kira waktu tu berdasarkan Al-Quran. Nanti menunjukkan bahawa ini kelebihan. Satu lagi yang anda terlepas tadi, perkataan sahur. Kenapa namakan sahur? Kalau asal perkataan sahara, ada sin, ada ha, ada ra, maksudnya benda yang tersembunyi. Maksudnya sihir tersembunyi. Kan sihir. Benda yang tersembunyi. Okay. Jadi kenapa dia namakan sahur tu sahur? Sebab di waktu yang kita makan senyap-senyap, tersembunyi daripada orang ramai pada waktu gelap. Okay, itu namanya asal nama perkataan as-sahur. Dan bila disebut sahur dengan suhur, anda kena ingat, sahur makanan sahur. Suhur perbuatan ambil sahur. Sebab dia kata was-suhur bainal adhani was-suhur, dan perbuatan ambil sahur tadi. Inilah 50 ayat. Okey. Was-suhur. Kalau sahur makanan tadi. Jadi nasi lemak itu sahur. Kita tengah makan tu dipanggil suhur. Okey. Barakallahu fiik. Di sini juga ada faedah bahawa Nabi bersahur bersama dengan sahabat dia. Nampak tak? Tasaharna ma'an Nabi SAW. Di sini juga ada apa dia, fadilat, kebaikan kita bersahur bersama-sama, sahur berjemaah. Okey. Sahur secara bersama-sama. Ya, sebab apa? Sebab Nabi kata makanan yang disentuh oleh lebih banyak tangan itu lebih ramai, lebih barakah. Okey. Lebih banyak orang share makanan kita tu lebih barakah. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ni sebut tadi. Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Disebut tadi barakah apa? Satu, barakah dapat pahala. Yang kedua, barakah di akhir malam, doa mustajab. Yang ketiga, barakah ketika itu malaikat turun. Yang keempat, barakah ketika itu Allah Ta'ala rapat ke langit dunia. Itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Yang kelima, dia menyebabkan kita lebih bertenaga. Yang keenam, menyebabkan kita boleh bangun qiyamul lail. Yang ketujuh, kita boleh apa dia? Boleh kita pergi sembahyang subuh berjemaah. Sebab itulah barakah. Banyaknya kebaikan. Banyaknya kebaikan. Naam. Dan sahur ni, ulama Syafi'iyah dapat je pahala sahur dengan macam mana? Walaupun dengan seteguk air. Kalau malas sangatlah nak bangun, kan? Nak bangun sahur, bangun je ngam-ngam sebelum subuh tu, 2-3 minit, minumlah air secawan, dan saya dah dapat pahala sahur. Nampak? Masya Allah. Agama Islam ni mudah betul nak dapat pahala. Okay? Naam, an Abu Ayyub, hadis seterusnya, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahr. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mati dekat Syam kan, ketika berjihad menentang Rom di Konstantinopel. Allahu Akbar. Okey. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, thumma atba'ahu, ikuti, nampak perkataan sini, dia ikuti, thumma atba'ahu 6 min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal, kana qasiyamid dahri, seumpama dia telah berpuasa setahun. Yakni iaitu nak menceritakan kelebihan puasa 6 hari Syawal. Di antara puasa sunat, yang puasa sunat bersifat tahunan dalam mazhab Syafi'i. Puasa sunat dalam mazhab Syafi'i ada puasa yang bersifat tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Yang mingguan Isnin dengan mingguan Isnin dengan Khamis. Bulanan ialah pada hari Ayyamul Bid 13, 14, 15 atau mana-mana 3 hari dalam bulan tersebut. Dan tahunan apa dia? Iaitu hari Ashura, hari Tasu'a, hari ke-9 Arafah untuk orang yang tak pergi haji, hari ke-10 Muharram, dan juga hari apa dia tahunan ni, iaitu puasa 6 hari bulan Syawal, 6 hari daripada hari Syawal. Dan masalah puasa 6 ini ia sangat-sangat digalakkan, dan Nabi kata pahalanya macam puasa setahun. Sebab apa? Sebab darab satu hari puasa 10 kan.
Jadi satu hari darat 10, satu kebaikan darat 10. Jadi bila darat 6 jadi 60. Puasa sebulan Ramadan 30. Jadi 30 darab 10 apa dia? 300. Campur lagi 6, 360. Jadilah dia cukup seperti setahun. Cukuplah seperti setahun. Okey, dalam masalah puasa 6 Syawal ini, yang paling afdal dan paling sempurna menurut ulama Asy-Syafi'iyah adalah dengan dia terus je lepas raya tu, esok tu terus dah puasa. Ini yang paling afdal. Yang paling afdal ialah dia terus dia buat pada hari puasa kedua, yang kedua berturut-turut, yang ketiga tidak terpisah. Berturut-turut tidak terpisah lah, samalah. Okey. Maksudnya hari raya pertama tu hari haram, dia kena makan lah raya. Hari besok tu dia dah puasa lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tadi, maksudnya hari ke-7 tu ialah hari terakhir dia puasa 6. Lepas tu dia buka puasa dah lepas tu. Maka ini yang paling sempurna sekali menurut ulama Syafi'iyah. Tapi kalau tak boleh buat macam tu, contohnya dia tidak menyempurnakan hak dia. Dia balik kampung, mak dia setahun sekali jumpa, dia pula tak boleh, mak dia ajak makan, dia tak nak makan apa semua ila akhirih. Maka barakallahu fiik, bolehlah dia buat secara terpisah-terpisah, selang-selang, asalkan dalam bulan Syawal. Tayyib. Nah, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Dan menurut ulama Syafi'iyah boleh gabung niat puasa sunat 6 hari bulan Syawal dan juga puasa qada. Sebab apa? Dia kata, Nabi kata, dan dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi tak tetapkan adakah mesti dia sunat yang khusus. Jadi kalau dia qada pun dia dapatlah pahala 6 Syawal menurut ulama Asy-Syafi'iyah. Wallahu ta'ala alam, walaupun kita tahu ada pendapat-pendapat yang lain tidak bersetuju dengan pendapat tersebut. Sebab dia kata niat dia, tujuan dia berbeza. Tujuan ni ialah untuk mendapatkan pahala 6 Syawal. Yang itu puasa untuk qada. Maka tak boleh gabung. Ulama Syafi'iyah kata tak. Ulama Syafi'iyah kata dia puasa 6 hari pada Syawal. Janji 6 hari. Tak kisahlah puasa apa. Jadi kalau kau puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dapatlah pahala tersebut. Yang kata tak setuju pula kata kalau macam tu Aisyah dah lama lah dapat, dia kata. Okey. Aisyah dah lama lah dapat. Sebab Aisyah kata aku tak habis puasa qada melainkan melainkan pada bulan Syaban aku sempurnakan. Sebab aku duk siapkan untuk hak-hak Nabi SAW sebab aku tak nak puasa. Sebab aku qada pada bulan Syaban. Jadi takkanlah Aisyah tak qada pada bulan Syawal. Ulama Syafi'iyah jawab balik, kamu tahu ke berapa hari Aisyah haid? Dia jawab balik macam tu. Kamu tahu ke berapa hari Aisyah haid? Yang kamu nak kata mesti 6 hari. Jadi wallahu ta'ala, kita masalah ni masalah khilafiyah. Orang siapa yang dia rasa lapang dada nak puasa asing-asing, puasalah asing-asing. Siapa yang nak gabung qada dengan puasa 6 Syawal, maka gabungkanlah. Semoga Allah Ta'ala bagi ganjaran atas kedua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis seterusnya an Ibni Abbas radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah atau hajjatul ma'i. Muttafaqun alaih. Umrah di bulan Ramadan menyamai haji atau haji bersamaku. Okey, menyamai haji atau haji bersamaku bukanlah maksudnya tak perlu buat haji. Maksudnya dari segi kesusahannya, dari segi kepayahannya, dari segi keletihannya, dari segi umpamanya satu itu maksud menyamai. Yang kedua maksud menyamai dari segi pahala haji secara umum, secara jenis haji. Tapi kalau dilihat kepada setiap spesifik amalan haji itu, maka tak syak lagi, pahalanya lagi banyaklah. Ada di Mina, di Arafah dan lain-lain, mabit di Mina. Seperti haji bersamaku. Cuma ulama Syafi'iyah kata antara iktikaf di bulan Ramadan dengan haji dengan umrah pada bulan Ramadan, mana lagi lebih muakkad? Ulama Syafi'iyah kata iktikaf di bulan Ramadan lebih lagi muakkad daripada umrah di bulan Ramadan. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah miss iktikaf. Tapi Nabi tak pernah buat umrah pada bulan Ramadan. Walaupun Nabi galakkan dengan sebutan hadis ini, tetapi Nabi tak pernah buat umrah pada bulan Ramadan. Hadis Ibnu Umar, berapa banyak umrah Nabi SAW buat? Nabi buat 4 umrah. Semuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali 1 pada bulan Zulhijjah. Okey. Naam.
Hadis seterusnya hadis ke-13. Minta sempat sampai 20 ada 2 minit lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar iaitu dengan salat. Maksud qamah sini ialah bangun malam menghidupkan. Ada banyak cara menghidupkan, baca Quran. Jadi saya patutnya lebih tepat sekali man qama, siapa mendirikan salat malam Lailatul Qadar, iaitu apa dia? Salatul tarawih. Salatul tarawih. Siapa mendirikan malam Lailatul Qadar, ada setengah riwayat lain kata man qama Ramadan. Maksudnya ada riwayat lain, ada lafaz lain kata man qama Ramadan. Bukan Lailatul Qadar je. Bukan sekadar Lailatul Qadar. Jadi sini Lailatul Qadar kan? Malam Lailatul. Ya ni terjemahan ni kurang tepat Malam Lailatul. Malam Lailatul lagi. Patutnya malam Al-Qadar. Ataupun Lailatul Qadar. Okey. Dan setengah riwayat lain Lailatul Qadar ni man qama Ramadan. Tadi sama kan, sebelum ni kita jumpa sama, man sama, puasa. Yang ni qama pula. Qama Ramadan, qama itu mendirikan malam Ramadan. Iaitu dengan salatul tarawih. Imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan berharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Huraiannya adalah seperti yang sebelumnya. Bab ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Adapun mendirikan malam Ramadan ni iaitu apa-apa saja solat sunat yang lepas isyak sampai subuh termasuk dalam mendirikan malam Al-Qadar. Apakah bagus dibuat seorang-seorang atau berjemaah? Bagusnya pada bulan Ramadan berjamaah. Bagusnya pada bulan Ramadan adalah berjamaah. Okey. Cuma mana lagi afdal, buat awal ke buat akhir? Akhir malam lagi afdal. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, kalau dia buat akhir maka lebih afdal. So apa bila buat akhir? Tadi waktu yang afdal kan, waktu yang malaikat apa semua turun, Allah Taala lebih dekat ke langit dunia, doa lebih mustajab, dosa istighfar lebih diampunkan, lebih diterima. Okey, maksud lebih diterima permintaannya pada waktu akhir malam. Tapi kalau buat awal malam boleh tak? Jadi para ulama kita kata boleh. Apatah lagi zaman sekarang ni zaman orang semua kalau dia buat akhir malam sepakat-pakat tak atas masjid lah semua. Jadi dia buat awal. Boleh tak buat awal? Boleh. Berjemaah sunnah tak? Sunnah Nabi SAW. Nabi pernah keluar berjemaah. Jadi tak betul apa yang disebut oleh sebahagian ahli bid'ah, yang orang yang cuba nak menghalalkan bid'ah, yang dia kata ni berjemaah di bulan Ramadan ni bid'ah. Umar Al-Khattab kata bid'ah, maka boleh buat bid'ah. Dia kata Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Apakah kamu tidak melihat hadis, tak pernah baca hadis Nabi berjemaah? Tidakkah kita lihat bahawa pada zaman Abu Bakar As-Siddiq mereka melakukan jemaah, tapi cuma jemaah tu jemaah masing-masing. Ini jemaah grup ini, jemaah grup ni, jemaah grup ni masing-masing kecil-kecilan, bukan satu jemaah yang rasmi. Maka Umar Khattab dikumpulkan satu jemaah yang rasmi. Salah kumpul satu jemaah yang rasmi? Tak salah, tak berdasarkan kaedah tadi. Dan ada tak sunnahnya Nabi berkumpul dan semua sahabat sembahyang belakang Nabi SAW. Jadi tidak ada isu bid'ah kat situ. Habis tu kenapa Umar kata ini sebaik-baik bid'ah? Kerana dia yang mulakan jemaah secara rasmi, satu jemaah secara rasmi, bukan yang memulakan jemaah secara rasmi. Okey. Jadi itu termasuk daripada perkara yang disunnahkan, Yang kedua, kalau kamu nak kata dia bid'ah pun, kita kata macam mana kamu boleh kata bid'ah? Bukankah Nabi kata bid'ah itu, dia kata sunnah itu ialah apa yang aku lakukan dengan khulafa ar-rasyidin. Jadi itu ialah tindakan khulafa ar-rasyidin, maka dia tak termasuk dalam bid'ah, Jadi berapakah bilangan rakaat nak qiyam Ramadan ni? Tidak ada had tertentu untuk menetapkan malam qiyam Ramadan. Nak buat 8, buat 8. Nak buat 20, buat 20. Buat 40, buat 80. Nak buat 100, buat 100. Tidak ada hadis yang menetapkan. Habis tu kenapa Aisyah kata Nabi SAW tidak solat lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat? Tidak pada Ramadan dan tidak juga di luar Ramadan. Itu kata para ulama kita, iaitu kerana Nabi itu apa yang Aisyah nampak, apa yang Nabi buat. Satu. Yang kedua, kerana Nabi ni kalau baca, Nabi konsisten tau Nabi baca. Nabi ni kalau buat something, dia konsisten. Nabi tak suka buat kejap pendek, kejap panjang, kejap macam ni, kejap macam tu, tak. Nabi sentiasa konsisten dalam bacaan dia. Dan Nabi baca panjang. Lepas tu orang tanya pada Aisyah macam Nabi baca. Kamu jangan tanyalah macam mana Nabi baca. Nabi baca panjang wa ajada. Dan Nabi baca begitu khusyuk. Bukan macam kita, macam orang kata macam baca menelan. Lepas tu dalam kitab Jamalul Qurra Imam Sakhawi,
Dia sebut berkenaan dengan kalau orang tu satu rakaat dia boleh habis Baqarah dengan Ali Imran. Seorang lagi dia boleh baca satu rakaat dia boleh habiskan Baqarah sahaja. Mana lagi afdal? Kata para ulama Baqarah sahaja. Kerana dia tahu dia kalau dia baca Baqarah dengan Ali Imran dia baca cepat. Maksudnya lebih bagus lagi kalau dia khusyuk. Nabi SAW dalam baca Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa, Nabi baca begitu tertil. Nabi baca tertil. Bukan macam setengah orang macam kadang-kadang budak-budak tahfiz ni baca kat bulan Ramadan, Allah baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sebab itulah kata Syekh Hamid Akram ni, dia kata seumpama unta yang menelan-nelan air. Kup. Ini berdasarkan kalam sebagian salaf. Kalau baca Al-Quran macam unta telan air, laju. Jangan baca dengan, jadi bila Nabi baca dengan tertil, dengan begitu khusyuk, jumpa ayat azab, berhenti pada ayat azab, minta keampunan Allah Ta'ala. Bila sampai ayat rahmat, minta Allah SWT rahmat. Bila sampai ayat syurga, Nabi SAW minta berkenaan dengan syurga. Rasa-rasanya Nabi semayang boleh cukup ke 20 rakaat? Tak boleh, tak sempat. Sebab tu dah Nabi baca panjang, tu yang dapat 8 rakaat tu. Lepas tu, saya betul lah kata Imam Syafi'i, dia kata, aku ni suka kalau sembahyang 8 rakaat tapi baca panjang. Tapi kalau kamu baca tak panjang, tak macam Nabi SAW baca panjang, buatlah 20. Supaya lagi banyak rakaat. Supaya lagi banyak rakaat, lagi banyak pahala. Jadi Nabi tak menetapkan berapa bilangan. Sebab itulah kalau kat Mekah tak pelik, yang awal malam buat 20. Nanti dia 10 akhir tu buat lagi 20 pada akhir malam pula. Allahu Akbar. Maka tak ada isu bid'ah ke tak bid'ah. Okey. Dan kalau kita menghormatilah pendapat sebahagian ulama kita yang agak keras dalam masalah ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka atas ijtihad mereka, gairah mereka, kesungguhan mereka. Tapi janganlah kata orang lain tak sunnah, itu je. Cuma kata janganlah. Kita hormat pendapat Syekh tadi, kita sebagai penuntut ilmu yang datang kemudian, kita ni kena ada kelapangan dada juga. Kita tengok juga pendapat ulama yang lain. Okey, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis yang ke-13. Allahu akbar. Allahu akbar. Sempat ke tak? Okey. Nak baca seterusnya. 14 pula. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana yalqahu, dan Jibril mendatangi beliau. Soalan daripada YouTube, bolehkah niat puasa Ramadan pada awal Ramadan? Siapa nak ambil pendapat mazhab Imam Malik tadi, puasalah, atau pendapat sebagian ulama Syafi'iyah sebahagian. Tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia kena niat pada setiap malam. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia kena niat pada setiap malam. Dan niat ni bukan susah pun. Niat pada setiap malam. Dan niat pada setiap malam tu lebih baik. Okey? Niat pada setiap, dan niat tu dalam hati. Okey? Apa nak kena niat sekali lagi? Niat puasa Ramadan. Cukup. Puasa Ramadan. Dan niat Ramadannya, niat Ramadan ni tak boleh sebab kamu tak qasdul amal, tak ada mengqasadkan amal apa. Kalau aku niat Ramadan, niat apa, nak berniaga bulan Ramadan ke, nak jual tebu bulan Ramadan ke, nak apa ke. Jadi dia kena sebut qasdu al-fi'il. Qasdu al-fi'il asumu, kena ta'yin Ramadan. Yang ketiga kena sebelum subuh. Naam. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin fi Ramadan fa yadrusul Quran. Dan Jibril mendatangi Nabi beliau SAW pada setiap malam. Naam, setiap malam, dan Nabi mengajari beliau fayudarisuhu. Yudarisu maksudnya mudarasah. Mudarasah maksudnya macam tadaruslah. Dibaca. Fayudarisuhul Quran. Inilah dalil tadarus pada bulan Ramadan. Jadi kat sini kita kata antara perkara yang sangat-sangat disunnahkan pada bulan Ramadan, tadarusul Quran. Dan digalakkan dalam tadarus itu ada orang yang pandai baca Quran dalam tu, supaya bila dia baca salah orang boleh betulkan. Macam Nabi pun talaqi dengan Jibril. Yang Jibril dapat ayat Quran tu kan, nazala bihi ruhul amin. Okey. Naam. Nazala bihi tu dengan Quran itu ruhul amin, iaitu malaikat Jibril. Jadi Jibril tu talaqi Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ahli sunnah. Jibril dapat Al-Quran direct daripada Allah. Jibril Al-Quran direct daripada Allah, bukan Jibril ambil daripada Lauh Mahfuz. La.
atau ditransfer ke dalam dada Jibril. Tidak. Jibril dengar sendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Wallahu taala alam bissawab. Fi kulli lailah, pada setiap malam. Dalil bahawa tadarus setiap malam. Min Ramadan, daripada bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Min tu bukan tab'id, maksudnya sebahagian daripada bulan Ramadan. Tak, min tu fi, maksud min tu fi Ramadan. Okey, atau kerana Ramadan atau pada bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, maka dia tadarus Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran ialah, bacaan Quran ini ialah amalan yang paling utama pada bulan Ramadan. Sebab itulah para ulama salaf ditinggalkan membaca kitab-kitab hadis, seperti Imam Malik rahimahullahu taala memberhenti baca kitab-kitab hadis. Ini amalan salaf. Ya, betul. Ini amalan salaf, itu mereka meninggalkan majlis menyampaikan hadis. Walaupun ada juga sebahagian menyampaikan hadis juga, tetapi utamanya adalah Al-Quran. Bukanlah kata haram, tak haram. Cuma mereka memberi perhatian pada Quran sampai mereka stop. Tetapi tak salah kalau kita nak buat pengajian-pengajian yang lain pada bulan Ramadan untuk ambil faedah pada sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni orang terlebih, dia lebih warak, dia lebih bagus agama dia. Maka kita ambil peluang tu untuk sampaikan ilmu yang sahih, tak sementara nak tunggu buka puasa. Sebab itulah Syekh Salih Usaimi hafizahullah taala pada bulan Ramadan dia akan buat majlis, majlis sama' sard, bacaan kitab-kitab hadis macam kita buat sekarang ni. Baca laju kemudian dikomentar, baca laju kemudian dikomentar pada tempat-tempat faedah-faedah yang boleh dikomentar. Ini juga menunjukkan bahawa Jibril dia menziarahi. Itu faedah lain, iaitu kita ni digalakkan untuk berjumpa dengan ahli ahli salah, maksudnya orang yang soleh. Sebab tu hadis ni sebenarnya adalah potongan daripada hadis yang lebih panjang. Dia kata kana ajwadun nas. Nabi ini adalah orang yang paling pemurah. Wa kana ajwaduhum fi Ramadan. Dan mereka ni paling pemurah sekali pada bulan Ramadan. Masa bila? Kita hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril datang jumpa dia untuk tadarus Quran. Masya-Allah. Maksudnya kita ni kalau orang tu dia selalu tadarus Quran, dia akan jadi pemurah. Pada bulan Ramadan dia jadi pemurah. Ketika berjumpa dengan orang saleh, dia jadi pemurah. Itu faedah juga. Okey, dan Nabi lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Maksudnya cepat. Nabi sedekah cepat dengan segera. Hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi la khalufu famis saimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Di jiwaku berada di tangannya. Sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau misk. Kerana apa? Ini jazab jinsil amal juga, balasannya. Okay? Balasan atas amalan salih dia. Waktu orang berpuasa, perutnya kosong. Bila perutnya kosong, dia keluarkan gas. Gas tu menyebabkan bau mulutnya busuk. Atas dasar inilah ulama Syafi'iyah dia kata makruh kita gosok gigi lepas zuhur. Sebab apa? Lepas zuhur bau mulut kita berbau. Allahu akbar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pendapat ni dibantahlah oleh ulama lain. Dia kata tak, dia kata isu dia orang yang berpuasa ni mulut dia busuk bukan sebab kat gigi dia. Mulut tu busuk adalah kerana kerana gas yang keluar daripada perut, bukan sebab gigi. Ulama Syafi'iyah jawab balik, dia kata betul lah gas tu keluar, tapi bila gas tu dia lalu mulut kita yang telah dibersihkan, maka dia orang yang bau tu dia akan menghasilkan bau yang kurang wangi, kurang busuk lah badan dia bersihkan. Sedangkan bau busuk dia yang Allah Ta'ala suka. Dia kata macam tu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu alam. Syekh Muhammad Adam At-Tiyubi dia merajihkan pendapat, kata tak ada masalah asalkan tidak melampau lah, tak sampai ke tekak, tak ada masuk ubat gigi dalam tekak, tak ada pula dia menyebabkan ada masuknya benda-benda ke dalam tekak, maka itu tak ada masalah untuk dia bersiwak. Sebab Nabi kata laula ana syuqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli salah. Kalau aku tidak mahu memberatkan umatku, nescaya aku dah suruh siwak setiap kali solat. Dan Nabi tak kata pun illa fi Ramadan. Nabi tak kata macam tu pun. Nabi tak kata pun illa fi Ramadan. Sebab apa? Ketika dalam ambil wuduk kan, ketika ambil wuduk, Nabi SAW suruh kita bersungguh-sungguh sedut air ke dalam hidung. Nabi kata kan, hadis sahih tu, Nabi kata fabalighu fil istinsyaq illa an takuna sa'ima.
ila an takunu fabaligh fil istinsyaq ila an takuna sa'ima. Maka bersungguh-sungguhlah kamu ketika memasukkan air ke dalam hidung, istinsyaq, melainkan ketika kamu berpuasa. Nabi khususkan tak? Maksudnya Nabi khususkan masa bulan puasa jangan ambil air lebih-lebih. Tapi bahasa bab siwak, ada tak Nabi kata bersiwaklah kamu kecuali pada bulan Ramadan lepas zuhur? Tak ada. Jadi kat sinilah sebagian ulama kata pendapat yang lebih kuat ialah bolehnya gosok gigi siwak walaupun lepas zuhur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dekat sini juga menunjukkan bahawa bolehnya bersumpah untuk menguatkan statement. Tak termasuk dalam larangan bersumpah. Iaitu kata Nabi SAW, antara orang munafik itu ialah mereka ini yastahlifun. Mereka itu yahlifun. Mereka itu suka bersumpah qabla an yustahlafun. Sebelum mereka yustahlafu. Sebelum mereka itu diminta untuk bersumpah. Mereka suka sumpah. Itu sifat orang munafik. Tak termasuk. Sebab apa? Ini termasuk dalam menguatkan statement. Demi Allah, untuk menguatkan statement kita. Yang kedua, faedah lain, iaitu beriman, beriktikad tentang tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Demi jiwaku berada di tangan Allah. Okey, berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, faedah lain iaitu orang berpuasa yang keluar mulut busuk. Naam. Jadi jangan marah orang kalau ada keluar mulut busuk. Okey. Dan atyab, lebih wangi. Ini sebabkan bahawa Allah Ta'ala boleh idrak bau wangi. Boleh tahu ada bau wangi. Allah boleh mendapat bau wangi. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Hadis muttafaqun alaih. Hadis seterusnya, hadis ke-16, an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu wa qala kana Nabi sallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sebut tadi dah bahawa Nabi sallam yang paling dermawan manusia dan paling dermawan pada bulan Ramadan. Nabi ni punya dermawan, Allahu Akbar. Nabi ni miskin kan Nabi? Nabi tak miskin tuan-tuan Allah. Nabi masa perang Khaybar, Nabi dapat emas, Nabi dapat ladang, Nabi dapat khumus 1/5 daripada harta peperangan. Okey. Pada perang Bani Nadir, Nabi dapat harta Bani Nadir tu semuanya. Tetapi masa Nabi nak wafat, Nabi SAW apa dia? Nabi gadaikan baju perisainya untuk bagi makan kepada isterinya. Allahu Akbar. So apa? So Nabi sedekah habis semua. Nabi ni sedekah habis semua. Allahu Akbar. Jadi Nabi bukannya orang yang miskin. Bukan Nabi bukan miskin. Nabi kaya sebenarnya waktu Nabi habis sedekah. Tapi Nabi habis sedekah. Sebab itulah para sahabat semua ikut perangai Nabi. Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, okey, Ka'ab bin Malik. Semua ini orang yang bila ada harta habis sedekah sampai sedangkan baju mereka bertampal. Husain bin Ali, Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, baju bertampal, miskin, bahkan layak dapat zakat, tapi dia ada harta, dia dapatnya harta daripada Baitul Mal sebab dia bukan Baitul Mal, daripada hadiah daripada pemerintah sebab dia ahli baiti Rasulullah masa tu khalifah, dia habis sedekah semua. Jadi ajwadun nas wa kana ajadu ma yakunu fi Ramadan. Sebab apa? Sebab sedekah ni harta kita sebenarnya. Sebab tu Nabi kata, adakah harta kamu? Dia kata maluka wa malu warithi ayyuma ahabbu ilaik. Nabi kata, harta kamu dan harta yang kamu wariskan, manakah harta yang kamu suka? Dia kata, harta kita lah. Mesti kita suka harta wariskan, bukan harta kita. Nabi kata, apa yang kamu sedekahkan itulah harta kamu, dan harta yang kamu simpan mati tak sempat sedekah itulah harta waris kamu. Nabi kata, tidaklah sedekah itu, Nabi kata, tidaklah harta kamu melainkan apa yang kamu makan lalu habis, kamu pakai lalu lusuh, dan apa yang kamu sedekahkan. Betul tuan-tuan Allah, jadilah ajwadun nas fi Ramadan. Banyakkan keluar. Itu kita keluarkan duit untuk buka puasa, untuk apa. Yang ni bukan apa, bulan Ramadan lah dia nak saving duit lagi, nak buka puasa kat masjid. Oh, macam itulah kata kita pakai buka puasa masjid, dia dapat saving lebih, boleh raya duit banyak. Terbalik tentang konsep tu. Konsep tu terbalik.
Ini bulan Ramadan lah dia ambil can untuk makan free, sahur free, more free, siap bungkus lagi. Ambil buat plastik lagi. Untuk bungkus, untuk sahur pula. Dia sendiri tak nak keluarkan. Terbalik kita ni. Allahu Akbar. Allahul Musta'an. Nak harapkan ganjaran, nak harapkan kerajaan. Kerajaan support lah, bagilah kita surau kami 11,000. Boleh buat iftar untuk dia makan. Allahu Akbar. Tu mau makan bazi-bazi. Kan Nabi SAW ajwalun nas wa kana ajalu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi itu lebih murah min rihin mursalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tak sempat juga hadis ke-20. Ala kulli hal. Kita berjaya sampai ke 16 hadis dengan ringkasan, dengan huraian ringkas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ganjaran, beri kita kekuatan untuk menghadapi Ramadan ni, hari Selasa ni akan datang insya-Allah. Dan saya mendoakan untuk diri saya dan juga tuan-tuan, kita masuk dalam Ramadan ni akan doakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala panjangkan umur kita dan Allah Taala masukkan kita di kalangan orang yang mendapat ampunan Allah Azza wa Jalla. Allah Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.